Sorotan ahli-ahli parlimen kita menyuarakan masalah-masalah rakyat dengan begitu hebat dan berani, menegur kerajaan. Saya juga menyebutkan tentang segera tindakan diambil. Kalau tidak diambil cepat dan segera, hanya kerana pada tahun lalu sudah ada kadar pertumbuhan ekonomi 8.7%, tahun ini dijangka akan turun kepada 4.3% kalau tak silap saya. Bila turun tu maknanya apa? Maka bermakna kesan pada kegawatan ekonomi dunia yang bukan saja berlaku di negara kita, di rantau dunia di sini, di ASEAN ataupun di Amerika ataupun di negara China, kesan yang berlaku, pertumbuhan yang agak perlahan yang berlaku di sana membawa kesan kepada negara kita. Dan kerajaan tidak bertindak segera untuk menangani masalah sebegini, saya takut, saudara-saudara sekalian, bahawa ekonomi dan kehidupan rakyat kita di negara kita akan bertambah lebih teruk berbanding dengan tahun-tahun sebelum daripada ini. Sebab itu kita bincang di parlimen, kita bawa usul untuk dibahaskan, tetapi ditolak oleh pihak parlimen ataupun speaker. Kita cadang sebagai contoh pengeluaran KWSP bersasar. Siapa di sini yang minta supaya KWSP dikeluarkan? Ada? Angkat tangan. Mungkin tak ada simpanan banyak ke, ataupun mungkin sebahagian dah ada cukup wang. Tapi di tempat-tempat yang lain yang saya lihat masih ada tuntutan supaya kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP bersasar. Waktu zaman saya mentadbirkan negara dulu, memang ada permintaan. Dan selepas itu kerajaan menimbangkan dan kita luluskan. Pengeluaran iSinar, iCitra sebagai contoh. Mungkin sebahagian di sini pun telah dapat faedah untuk mengurangkan bebanan hidup kita di waktu zaman susah itu. Tetapi lepas pada COVID yang telah berlalu ini, ada lagi kelompok masyarakat kita yang masih memerlukan untuk mereka mengeluarkan peruntukan daripada KWSP secara bersasar. Apa makna bersasar? Bersasar makna tidaklah wajar setiap orang boleh mengeluarkan kecuali ada sebab-sebab yang munasabah. Baru-baru ini satu insan namanya Nur Azlan Ismail, orang Johor, berjalan kaki entah berapa hari, 5 hari ke 6 hari, 6 malam sampai ke Kuala Lumpur, terus pergi ke Istana Negara untuk menyerahkan surat. Beritahu pada Yang di-Pertuan Agong minta supaya kerajaan mempertimbangkan membolehkan beliau mengeluarkan simpanan dia. Saya jumpa dia di parlimen dan saya tanya, kenapa nak minta keluarkan ini? Kerana saya masih banyak berhutang. Saya tak boleh bayar daripada hasil kereta sewa yang saya gunakan sebagai hasil pendapatan saya. Jadi sebab itu kalau dibolehkan KWSP membenarkan saya, maka bolehlah saya gunakan untuk membayar hutang-hutang dan mengurangkan tanggungan saya. Dia ada 7 orang anak yang perlu dibimbing dan juga dibantu untuk hidup mereka, supaya hidup mereka tidak terkesan dengan masalah yang dihadapi oleh bapa mereka ini. Ini satu daripada contoh. Jadi ini tidak melibatkan peruntukan daripada kerajaan. Kalau waktu dulu kita keluarkan sebahagian peruntukan, kerajaan kena suntik. Yang ini kerajaan tak perlu suntik. Kerajaan hanya membenarkan KWSP dan mengizinkan kepada pemohon yang terpilih untuk mendapatkan duit yang mereka telah simpan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu dan tak melibatkan duit kerajaan. Tetapi yang agak luar biasanya, Perdana Menteri buat pengumuman dalam belanjawan kalau tak silap saya, supaya 1 bilion ringgit duit kerajaan disuntik masuk dalam tabung KWSP. Apa tujuannya? Katanya untuk membayar dan menyuntik bagi mereka yang simpanan 10,000 ke bawah, maka dia dapat RM500 masuk dalam tabung KWSP. Niatnya macam baik, tapi yang rakyat yang tertentu yang mahukan bukan suntikan ke dalam tabung. Yang dia perlu ialah untuk wang itu dikeluarkan untuk mereka gunakan. Kalau tak boleh buat begitu, wang 1 bilion itu tak payahlah masuk ke dalam KWSP. Keluarkan duit yang kerajaan nak sediakan 1 bilion, bagilah pada tiap-tiap orang yang miskin tadi RM200-300. Betul tak? Siapa di sini setuju angkat tangan?
Bila nak bagi duit semua angkat tangan. Tak, maksud saya itu. Itu satu cara pemikiran yang saya tak faham. Kenapa tindakan kerajaan begitu rupa yang secara zahirnya nampak dilihat membantu tetapi tidak membantu. Dan yang terakhir pula saya dengar dia kata tak payah. Boleh pakaikan wang ada dalam KWSP sebagai cagaran untuk pinjaman daripada bank. Itu agak luar tabi'i juga. Luar biasa. Pasal kerajaan menggalakkan supaya rakyat meminjam daripada bank. Dan oleh sebab bank memerlukan cagaran, dia kata boleh pakai duit daripada KWSP untuk dijadikan cagaran. Ini ada yang panggil cagaran. Itu satu perkara yang agak aneh. Dan sehingga hari ini saya dengar tidak ada seorang pun yang memerlukan suntikan pinjaman ataupun pengambilan daripada KWSP itu bersetuju dengan cadangan telah pun dibuat oleh kerajaan Malaysia pada hari ini. Saya mengambil 1-2 contoh saja lagi. Tapi saya sedar juga banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat dalam negara kita yang berhadapan dengan masalah kehidupan. Antara faktor yang paling berkesan ataupun paling mengesan kita ialah soal kos sara hidup. Kenaikan harga barang yang melambung tinggi. Masalah bekalan telur, daging ayam. Tadi pun saya duduk dekat mana tadi beritahu saya tentang harga satu ekor lembu 12,000 ke yang disembelih untuk masak apa malam ni. 1 kilo yang dulu waktu saya jadi menteri dulu RM18 saja. Sekarang ini sudah 40 ke RM38. Itu satu. Kalau diambil kira jenis bahan-bahan keperluan yang digunakan oleh pengguna ataupun rakyat dalam negara kita ini, baik bahan makanan ataupun bukan makanan, perkhidmatan dan sebagainya, hampir semuanya meningkat dengan sejumlah peratusan yang begitu tinggi sekali. Isu kos sara hidup yang waktu kita dulu berhadapan dengan masalah itu tapi tak begitu merondong sebagaimana yang kita hadapi sekarang ni masih menekan rakyat kita. Apalagi dengan pendapatan yang tidak meningkat, peluang pekerjaan yang masih belum cukup, ramai yang pendapatan yang kecil dan sederhana tak mencukupi untuk menyara keluarga. Ini masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat. Persoalannya berbangkit, apa tindakan kerajaan yang ada pada hari ini? Berapa cepat yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tak dengar lagi. Saya tak tahu sama ada orang Kota Baru di sini ataupun di Pasir Putih mendengar apakah yang dah dicadangkan oleh kerajaan nak dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Jawapannya tidak ada lagi. Dah berapa lama dah kerajaan PHBN tertubuh ni? 4 bulan. Lama tu. Dah lebih 100 hari. Kalau dalam satu tempoh yang agak begitu panjang, awal-awal ni tidak dilihat keupayaan untuk menyelesaikan banyak masalah negara. Masalah rakyat tidak dapat diatasi dengan seberapa pantas yang boleh. Kami di Parlimen membangkitkan banyak perkara. Jawapan menteri-menteri pun tidak begitu memuaskan. Saya bangkitkan soal mencadangkan supaya kerajaan menyediakan satu bentuk pakej ransangan. Kalau dia nak panggil rahmah lah. Nak panggil madaniyah lah. Apa pun nak dinamakan. Pakej ransangan tertentu di mana kerajaan boleh menyediakan satu jumlah peruntukan kalaupun tak besar 50 bilion untuk bagi kepada kumpulan-kumpulan yang agak begitu terkesan. Langkah-langkah tertentu yang boleh diambil bagaimana telah pun kita buat pada waktu itu ialah bantuan-bantuan prihatin supaya kelompok-kelompok tertentu seperti nelayan, pekebun kecil, petani, pekerja di luar bandar. Orang-orang sebegini memerlukan banyak bantuan-bantuan tertentu. Dan kalau itu dapat dilaksanakan maka kuranglah bebanan mereka. Tapi saya tidak dengar. Bila saya mengusulkan perkara itu, Menteri Ekonomi namanya Rafizi, dia putar seluruh alam. Dia menjawab tu pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Dan jawab dia berbaur politik. Saya bukan tanya soal politik. Kalau nak berbahas politik soal lain. Saya tanya soal ekonomi. Saya tanya bagaimana langkah yang kerajaan boleh buat untuk menyelesaikan masalah negara. Kenapa tak diselesaikan?
Kenapa lambat untuk menyelesaikan? Dia jawab, ini kita kena cari gini jalan tu untuk meningkatkan pendapatan kita dulu. Barulah lepas tu kita cari jalan untuk menyelesaikan masalah negara. Saya fikir jawapan itu tidak tepat. Kerana bagaimana yang telah pun saya sebutkan dulu, waktu zaman sukar pun, dalam kita berhadapan dengan masalah besar pun, masalah keuangan negara pun, kita mesti ada cara untuk memberikan keutamaan kepada perkara-perkara tertentu yang kita fikir wajar untuk kita laksanakan untuk mengurangkan beban daripada apa yang sedang ditanggung oleh rakyat di negara kita ini. Isu telur dibahas panjang di Parlimen. Saya ingat ahli Parlimen Air Hitam, Datuk Wee Ka Siong, agak istimewa, dia berucap panjang nak menjelaskan kenapa mesti nak import telur sedangkan di Air Hitam banyak telur, dia kata. Datuk Mat Sabu kena pergi ke India cari telur daripada India. Macam telur Malaysia ni memang tak cukup. Memang tak cukup. Saya tanya dengan seorang pengusaha besar, penternak ayam, daging dan telur. Saya tanya dia, Tan Sri, kenapa tak ada cukup telur? Dia kata ayam sakit. Saya tanya berapa lama ayam sakit boleh baik? Dia kata 6 bulan. Jadi mana dalam tempoh 6 bulan tu mungkin bekalan telur tak mencukupi. Tapi saudara tahu bahawa Malaysia adalah pengeksport telur. Antara 5 buah negara pengeksport utama telur di dunia. Bermakna ada lebihan. Bila mana dalam negara telah cukup menggunakan, ada baki yang belum digunakan, maka dia dibenarkan untuk dieksport ke luar negara. Tetapi bila masalah kita berhadapan dengan masalah kekurangan bekalan dalam negara, maka sewajarnya kerajaan boleh ambil tindakan mudah. Apa caranya? Sekat daripada telur itu dieksport ke luar negara. Katalah untuk tempoh 6 bulan. Kalaupun tak menyelesaikan semua masalah, tapi mungkin mengurangkan bebanan yang sedang pun dihadapi oleh rakyat dalam negara kita. Tidak dilakukan hal sebegitu. Sampai hari ini pun seolah-olah macam tak boleh diselesaikan masalah itu. Hingga sampai masa agaknya bila ayam dah tak sakit, dah bertelur semula, maka barulah masalah itu akan dapat diselesaikan. Saya ambil contoh-contoh sebegini. Menunjukkan kelemahan dan kegagalan kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini menguruskan soal negara kita. Baru-baru ini kita dengar Perdana Menteri kita pergi buat umrah. Saya tak nak petikakan, itu satu amalan ibadah yang baik. Tapi masalah yang berbangkit ialah kerana dia tak dapat berjumpa dengan Raja Salman dan tak dapat berjumpa dengan putera mahkota Muhammad bin Salman. Jadi sudah jadi cerita besar. Kami di Parlimen bawa juga usul nak bincangkan masalah itu, tapi ditolak oleh speaker. Kalau dah di Parlimen tak dibenarkan untuk berbincang soal macam mana, cakap macam ini sajalah. Kalau macam ini tidak bahas, menjelaskan saja. Sehingga yang akhir saya ingat bahawa ada ahli Parlimen kita, saya fikir mungkin Kota Baru ke agaknya, yang mencadangkan supaya minta menteri memberikan penerangan. Di Parlimen ni kalau tak ada apa-apa bahasan, menteri boleh bangun nak minta supaya speaker berikan kebenaran, dia menjelaskan kenapa lautan ke Arab Saudi itu tidak berjaya. Ataupun kerana apa dia jadi sebagaimana yang kita tahu. Tak ada perjumpaan rasmi dengan Muhammad bin Salman, tidak ada pertemuan dan lain-lain lagi yang bagi kita sebagai contoh itu adalah satu kegagalan dan itu amat memalukan, bukan saja pada Perdana Menteri tapi memalukan pada kita sebagai rakyat Malaysia. Sebagai ahli Parlimen kita wajar menyuarakan, tapi tak dibenarkan untuk dibincang dan tak dibenarkan untuk menteri menjelas dan menjawabkan. Sampai hari ini dia tinggal begitu saja. Ini satu perkara yang saya fikir adalah tidak wajar. Sewajarnya speaker bolehlah pertimbangkan, tak boleh ada perbahasan, menteri lah boleh buat penjelasan. Tetapi malang sekali perkara seperti itu yang dianggap adalah satu peristiwa yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Biasa bila menteri-menteri luar pergi, menteri kita ke menteri mana pun pergi ke luar negara, dia akan balik lepas 3-4 hari dan melaporkan tentang kejayaan lawatan dia. Dapat pelaburan, berjumpa dengan sana, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Apalagi bila Perdana Menteri pergi ke luar negara. Saya tak pernah ingat dalam sejarah negara kita
ada Perdana Menteri pergi ke luar negara dan balik gagal untuk lawatan itu tidak berjaya. Saya tak pernah ingat. Baik daripada zaman Tengku Abdul Rahman, almarhum Tengku Abdul Rahman ataupun selepas itu Perdana Menteri, termasuklah waktu saya, tak pernah dibuat ataupun menghadapi masalah lawatan ke luar negara dianggap satu lawatan yang gagal, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi terbukti dalam kes kerajaan yang ada pada ini, lawatan yang dibuat oleh Perdana Menteri ke Arab Saudi boleh dikatakan sebagai lawatan yang agak gagal. Tapi dia tidak mengaku tak apalah. Tapi yang agak membawa kesan pada kita, kerana hubungan Malaysia dengan Arab Saudi ini agak istimewa atas sebab-sebab yang kita tahu pasal urusan jemaah haji, umrah dan soal ekonomi dan sebagainya. Itu penting bagi kita untuk mengadakan hubungan yang baik. Adakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin utama, raja ataupun crown prince. Tapi dalam hal yang baru ini berlaku, tidak terjadi perkara yang seperti itu. Ini suatu perkara yang agak memalukan kita. Saya bila jalan banyak orang tegur saya. Satu panggil saya Abah. Walaupun saya dah tua macam ini, saya panggil anak saya panggil saya ayah. Tapi tak apa. Tapi yang tegur saya, tanya saya berapa lama lagi. Dia tanya saya berapa lama lagi. Jadi saya tanya apa dia yang berapa lama lagi tu? Berapa lama lagi kami nak tahan ni dengan kerajaan yang ada pada hari ini? Kita tak boleh nak katakan kamulah pilih kerajaan itu. Ya, pasal terbentuk kerajaan perpaduan itu, bagaimana yang kita tahu dalam sejarahnya, ialah kerana tidak ada satu parti yang dikatakan mempunyai sejumlah bilangan majoriti mudah yang dengan itu boleh membentuk kerajaan. Tapi jangan lupa, Perikatan Nasional yang telah menyerahkan 115 sokongan ahli-ahli parlimen yang dengan itu mempunyai jumlah majoriti mudah. Tapi saya tak nak bicara soal itu, nanti ada orang pertikaikan soal agong dan sebagainya. Saya tak nak sebutkan. Tapi sebenarnya sudah ada. Tapi malang kita tidak diberikan peluang dan kesempatan itu. Tak apalah, mungkin kemenangan kita itu tertangguh untuk satu waktu yang agak sesuai, supaya insya-Allah dengan izin Allah dan berkat kita adakan majlis nuzulul Quran dan memperingati peristiwa Badar Al-Kubra, maka Allah akan mengizinkan doa kita dan insya-Allah Perikatan Nasional boleh kembali semula sebagai sebuah kerajaan pusat dalam tempoh masa yang tidak berapa lama lagi insya-Allah.